Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif dalam simpanan emas bagi matlamat masa depan yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Kami akan berkongsi mengenai 5 perkara wajib tahu dalam memilih produk emas. Sadia akan meneruskan sesi malam ini dengan berkongsi ilmu emas dengan anda semua. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi kita hari ini. Okey, baiklah. Saya mohon kawan-kawan semua tolong share video ini, kongsikan dengan rakan-rakan, kongsikan dengan sahabat karib, kongsikan dengan keluarga anda, dan juga jika anda mempunyai page, mempunyai group, tolong kongsikan video ini ya. Okey, seperti yang Yunus nyatakan tadi, pada malam ini kami akan berkongsi berkenaan dengan 5 perkara yang anda wajib tahu dalam memilih produk emas. Sekarang ni banyak produk emas di pasaran. Awareness, maksudnya orang ramai makin tahu mengenai emas. Namun ada kalanya ada orang yang tidak faham apa yang mereka perlu dan wajib tahu dalam memilih produk emas tersebut. Okey, baiklah. Saya akan berkongsi 5 yang utama, iaitu saya share screen. Anda boleh nampak ya? Kita akan bincangkan 5 perkara ini, iaitu dari segi rupa bentuk, berat, kualiti, harga dan juga bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Okey, baiklah. Dari segi rupa bentuk, seperti yang sahabat boleh lihat dalam gambar rajah tadi, kita melihat kepada bentuk emas yang hendak kita pilih. Pada asasnya di public gold, kita mempunyai dalam bentuk gold bar, dinar dan juga barang kemas. Jadi kalau bentuk gold bar ni macam mana ya? Okey, dalam bentuk gold bar ni selalunya dalam bentuk petak. Dalam bentuk petak macam ni, dalam bentuk segi 4, dan ada kalanya ianya tidak dalam laminate macam ni. Yang ni dalam seal ya. Untuk yang keluaran yang terlaris sekarang ni, ianya boleh dipegang emasnya. Ini dalam bentuk petak. Manakala kalau dalam bentuk dinar, yang ni saya ada bagi contoh untuk dinar, dia dalam bentuk bulat, dalam bentuk shilling. Dan kalau pada zaman dahulu, mata wang Islam adalah dalam bentuk dinar. Jadi itu perbezaan utama. Jadi untuk barang kemas pula, okey, yang ini yang paling saya suka nak kongsi lah. Barang kemas tu bentuknya berbeza-beza. Ada yang bentuk dalam seperti rantai tangan, seperti dalam bentuk cincin, leher dan juga subang. Jadi mereka bentuknya berbeza-beza. Tidak semestinya ianya dalam bentuk petak ataupun dalam bentuk shilling ataupun bulat sebegini. Okey, baiklah. Sekarang ni saya juga nak kongsikan pula bagaimana pula perbezaan dari segi berat pula. Okey, untuk berat emas yang ditawarkan di public gold, kita mempunyai berat yang berbeza. Iaitu kalau dalam bentuk gold bar, yang paling kecil kita ada 0.5. Yang ini saya punya ni adalah 1 gram. Ini contoh ya. Contoh untuk 1 gram gold bar. Dan kita juga ada dalam bentuk 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram. Dan yang paling berat adalah 1 kilo, 1000 gram. Yang ini kalau dapat pegang ni, ianya seperti memegang phone ya. Beratnya, bentuknya seperti dalam bentuk phone jongkong dia ni. Jadi untuk dinar pula, dinar di public gold kita ada setengah dinar. Untuk setengah dinar ianya bersamaan dengan 2.125 gram. Manakala untuk 1 dinar ianya bersamaan dengan 4.25 gram.
dinar bersamaan dengan 21.25 gram, manakala 10 dinar bersamaan dengan 42.5 gram. Okey, untuk dinar ni pula, ianya bentuknya sangat-sangat menarik. Ada dalam bentuk yang LBMA dulu, iaitu dalam London Billiard Market Association punya bentuk. Ianya akan di dalam bentuk seal, dalam bentuk kad macam ni, kita akan ada dinar begini. Tapi sekarang ni keluaran terbaru daripada Public Gold, local minted di Malaysia, dikeluarkan oleh kilang Public Gold sendiri. Ianya dalam bentuk bulat macam ni dan ianya ada dalam bentuk bekas dan anda boleh buka, anda boleh pegang emas tersebut. Okey. Baiklah, sekarang ni saya ingin melihat bahagian komen. Okey. Waalaikumsalam. Encik Syed Amar, apa khabar? Terima kasih kerana hadir. Jom kita join lagi ramai-ramai. Kita ajak kawan lagi ramai-ramai untuk share Facebook Live ini kerana banyak ilmu baru yang boleh kami kongsikan bersama anda. Okey, berbalik kepada yang kita punya topik yang nombor 3. Yang 3 yang kita kena perlu tahu iaitu adalah untuk berat tadi saya tak habis lagi terangkan, minta maaf ya. Untuk yang berat tadi saya hanya terangkan untuk gold bar dan juga dinar. Manakala untuk barang kemas, yang ini saya patut beri penerangan yang lebih kerana ini adalah favourite subjek saya. Okey, untuk barang kemas, ianya adalah mengikut berat barang kemas itu sendiri. Ianya tidak semestinya ianya standard, iaitu dalam 1 gram ke ataupun dalam 5 gram ke. Ianya berubah-ubah mengikut bagaimana reka bentuk dan design barang kemas tersebut. Jadi ada barang kemas yang beratnya kurang daripada 1 gram. Ianya selalunya dalam bentuk subang kecil-kecil tu, dia kadang-kadang beratnya 0.7, 0.8 sesuai untuk anak-anak kecil yang pakai. Kemudian ianya boleh menjadi lebih berat, dan untuk lebih berat ianya boleh sampai depends untuk reka bentuk. Kalau macam yang berat, lagi senang bila kita pakai, nampak dan kita rasa. Kalau barang kemas tu macam halus sangat, nipis sangat, nanti kan senang pula kalau terjatuh, susah nak nampak pasal dia terlalu kecil. Jadi oleh itu adalah perkara yang kita perlu tahu berkenaan dengan berat emas tersebut. Okey, saya teruskan pula untuk topik yang ketiga. Yang ketiga iaitu kualiti. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan lagi satu. Saya nak kongsikan sebentar ya. Okey. Sahabat boleh nampak tak kualiti standard emas di Malaysia? Okey, bagi untuk standard emas ini, saya ingin berkongsi bahawa kalau gold bar, dinar dan barang kemas, standard kualiti emasnya adalah berbeza-beza. Untuk keluaran emas di Public Gold, kebanyakan barang kemas adalah dalam kualiti 916, manakala bagi gold bar dan dinar ianya dalam bentuk kualiti 999 ataupun 24K. Ada juga dinar keluaran lama Public Gold yang berkualiti 916. Di dalam pasaran Malaysia, tidak semua barang kemas ataupun gold bar dan dinar adalah standard yang sama. Jadi oleh itu, jika anda ingin membeli ataupun membuat tempahan emas ataupun barang kemas, sebelum nak buat tempah, kena tanya dulu dengan pekedai ataupun penjual emas itu. Apakah kualiti emas tersebut? Macam mana nak semak kualiti emas tersebut? Kalau yang saya dah kongsikan dia punya grade di situ, iaitu 916 22K, 999 24K, 835 20K, 750 18K, 585 14K. Kalau katakanlah pada gold bar, selalunya akan dinyatakan emas 999 pada bahagian sijilnya. Jadi boleh lihat bahagian sijilnya dinyatakan emas 999, dan juga pada gold bar tersebut juga akan dinyatakan di tempa 99 di situ. Sama juga kalau dengan bentuk shilling. Tapi yang ini shilling ni bukan dalam bentuk 916. Yang shilling yang saya ada ni adalah dalam kualiti 21K.
Okey, yang itu maksudnya bila kita beli, kita tahu apakah kualiti emas yang kita beli. Kalau untuk barang kemas pula, okey, kalau barang kemas, cuba perhatikan, pakailah kanta pembesar kalau tak nampak tu ya. Cari kat mana nombor kat situ. Cari. Okey, dia macam treasure hunt pula. Cari, kadang-kadang dia letak dalam bentuk 22K, 22K ataupun dia letak 916. Kalau nak beli, kadang-kadang kalau pergi kedai tengok-tengok barang kemas tu nampak macam cantik je kan. Cuba belik-belik, lepas tu tanya kalau harga emas barang kemas tu untuk 1 gram 916 berapa, 18K berapa, nanti kita akan dapatkan perbezaan dia. Kita dah faham, lepas tu kita tanya pula barang kemas yang dijual pada kita tu harganya berapa. Jadi kita boleh buat pertimbangan sama ada harga emas yang dinyatakan dengan kualiti emas yang diberikan, yang hendak dijual dengan kita adalah kualiti dan harga yang sama. Kerana ada juga rakan-rakan saya yang pernah kena tipu. Macam mana kena tipu tu? Macam ni. Dia kata, oh ni cantik barang kemas ni. Barang kemas ni memang berkualiti tinggi. Ini adalah barang kemas 916 ni. Okey, tetapi bila tengok dia punya nombor dia letak 750. Jadi nanti yang tertipunya anda juga. Kerana bila harganya dijual dengan harga 916 tetapi kualitinya adalah 750, ini adalah mendatangkan kerugian kepada anda. Jadi sebab itu sebelum beli kena tahu. Ini wajib kena tahu ni. Okey. Sekarang ni saya teruskan pula kepada topik yang keempat yang anda perlu tahu, iaitu berkenaan dengan harga. Okey, sebentar ya, saya tukarkan dia punya slide dia. Okey, sekarang kita pergi ke topik yang keempat, iaitu harga. Bagi harga, untuk harga gold bar dan juga dinar di public gold, ianya adalah berdasarkan kepada harga per gram emas tersebut. Okey, maksudnya harganya pasal apa, kita dah tahu grade-nya berapa dan ianya akan bergantung kepada berat gram emas. Jadi katakanlah nak beli 10 gram dengan bayaran 10 bulan untuk gold bar, dan ataupun nak beli 1 dinar dengan bayaran 4 kali. Jadi dia punya per gram dia harganya adalah mengikut harga semasa. Manakala kalau katakanlah hari ini ya, harga per gram bagi akaun emas di public gold accumulation program adalah RM ringgit Malaysia 259 sahaja. Ya Allah Tuanku, harga ni sangat-sangatlah cantik, sangat-sangatlah menarik jika dibandingkan dengan harga pada 1 Januari 2021. Harga pada hari ini adalah lebih rendah dan lebih menarik untuk diborong beramai-ramai oleh anda dan juga saya. Dan manakala untuk harga barang kemas di public gold, di PG Jewel, harganya adalah 232 per gram untuk hari ini. Jadi kalau nak beli emas, kalau tips yang saya hendak nyatakan pada anda yang ingin memulakan simpanan, yang mana anda tak pernah tahu macam mana nak beli emas di public gold semua ni, anda kena ingat, kalau per gram dia kecil, kata contohkanlah ya, 1 gram ya, 1 gram gold bar, 1 gram gold bar ni harganya lebih kurang RM350 kalau di public gold. Tetapi kalau beli di akaun gold accumulation program hanya berharga RM259. Kenapa harga tak sama? Kenapa harga di gold bar lebih mahal daripada akaun emas? Yang itu kerana ini adalah untuk akaun gap, ianya mengikut harga semasa dan ianya dikemas kini setiap 24 jam pada jam 12 malam. Manakala untuk harga gold bar ini selalunya harganya adalah tetap, naik ataupun turun ianya adalah harga tetap dan hanya akan dikemas kini apabila diperlukan. Oleh itu, kalau anda membeli berat emas yang lebih berat, iaitu
10 gram ke atas, harga emasnya akan berdasarkan harga emas semasa, dan pada masa inilah sahabat semua akan melihat bahawa kos pemerataan per gram anda kalau beli lebih berat, lebih banyak untung kerana per gramnya pemerataan harganya akan lebih kecil. Yang untuk topik ni saya akan berikan pada live saya yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe dan juga follow Facebook live kami. Nanti ada banyak maklumat-maklumat baru yang kami akan kongsikan dengan anda. Okey, baiklah. Untuk faktor yang kelima yang anda kena tahu, wajib tahu bila nak beli emas adalah keuntungannya di mana. Yang ini, itulah sebab ramai orang nak simpan emas kerana nak tahu di mana keuntungan beli emas, di mana keuntungan simpan emas, di mana keuntungan apabila membuat pelaburan dalam emas. Okey, jadi baiklah, untuk keuntungan ini ada satu rule of thumb, iaitu perkara yang paling basic yang sahabat semua kena faham, iaitu untuk pelaburan dan simpanan adalah lebih wajar dalam bentuk gold bar dan dinar. Untuk barang kemas pula ianya adalah dalam bentuk perhiasan. Kalau mak-mak kita, nenek-nenek kita, moyang kita zaman dulu, dia tak ada kemudahan untuk beli gold bar ataupun dinar macam ni. Dia terpaksalah simpan, beli barang kemas banyak-banyak. Okey, kalau barang kemas ni beli banyak-banyak tak ada masalah kerana ianya juga adalah boleh dijadikan dalam bentuk simpanan. Tetapi kena ingat, tujuan barang kemas adalah untuk perhiasan. Walau bagaimanapun dalam tempoh yang panjang, terutamanya wanita, bila dalam tempoh panjang kita simpan barang kemas ni, ianya akan tetap mendapat keuntungan kepada anda. Okey, bagaimana nak kirakan keuntungan itu? Kerana kita kena ingat apabila kita membeli emas, setiap emas itu mempunyai nilai susut. Okey, saya kongsikan nilai susut bagi produk emas di Public Gold. Sebentar ya, saya tukarkan dia punya skrin dia. Okey, yang ini sahabat boleh nampak ya, nilai susut untuk barang gold bar dan juga dinar di Public Gold. Ini dinyatakan dengan jelas. Jadi ini adalah untuk tujuan simpanan dan juga untuk tujuan pelaburan. Okey, jadi nilai susut di barang kemas produk Public Gold itu dinyatakan dengan jelas. Dan yang paling mudah untuk anda adalah, bagaimana nak tahu? Layari laman web Public Gold, https://publicgold.com.my. Akan dinyatakan harga beli, harga sell tu maksudnya harga yang Public Gold jual kepada anda. Harga PG buyback, PG buy tu maksudnya adalah harga jika sahabat nak menjual semula emas ke Public Gold. Untuk laman web Public Gold tu dinyatakan dengan jelas, nyata, terang. Kalau tak terang lagi, pakailah kaunter pembesar nak tengok harga emas kat situ. Dan dinyatakan juga nilai jika anda hendak menjual semula, trade in barang kemas di Public Gold. Okey, ingat ya, di Public Gold kita bukan sahaja menjual emas, memberikan perkhidmatan simpanan emas, tetapi juga kita juga memberikan perkhidmatan untuk membeli emas, barang kemas anda, dan juga terdapat juga pajak di Public Gold. Boleh juga dipajakkan ya. Okey, untuk topik bagaimana nak pajak, harga pajak semua tu, yang itu kita akan terangkan pada masa yang akan datang. Okey, ada sebarang soalan tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Okey, saya tengok dulu sebagai komen. Okey, bagusnya semua orang faham apa yang saya terangkan. Terima kasih banyak-banyak kerana ini menunjukkan bahawa saya memberikan penerangan yang lebih jelas. Okey, sekarang ni saya nak tukar skrin sebentar ya. Okey, maaf ya. Okey, sekarang ni saya nak recap balik 5 perkara wajib yang sahabat kena tahu bila nak memilih produk emas. Okey, apa dia?
Yang pertama iaitu rupa bentuknya kita kena faham. Rupa bentuk emas tu golba bagaimana, dinar macam mana. Barang kemas tu bentuknya berbeza-beza mengikut design dan keluaran. Kalau yang design terkini tu mungkin desainnya lebih nampak trendy. Kalau design yang lama-lama tu design biasa je lah. Okey, yang kedua kita kena tahu adalah berat emas yang kita nak beli. Kerana berat emas ini ada kaitan yang sangat-sangat penting dengan faktor ketiga iaitu kualiti emas tersebut. Jadi jika anda hendak mendapatkan maklumat tambahan berkenaan kualiti emas, sahabat boleh mesej kami, kita boleh kongsikan bagaimana standard emas di Malaysia dan yang ini akan memberikan bantuan bimbingan kepada sahabat apabila memilih emas tersebut. Okey, jadi maksudnya sahabat akan tahu okey emas ni standardnya berapa dan kalau nak beli bagaimana yang harga yang berpatutan dengan standard kualiti emas tersebut. Yang ketiga, bila dah tahu kualiti, ianya akan melibatkan kepada harga kerana harga per gram emas adalah berbeza mengikut kualiti. Harga emas 999 adalah lebih tinggi daripada harga emas 750. Jadi, kalau katakanlah beli barang kemas 916, harganya bukan sama seperti grade harga 999. Jadi kena faham bahawa harga, kualiti dan berat itu adalah saling berkait rapat apabila hendak membelinya. Dan yang kelima iaitu keuntungan yang anda akan dapat, iaitu keuntungannya anda kena faham setiap barang kemas, setiap emas, setiap gold bar, dinar, ianya mempunyai nilai susut. Jika anda beli hari ini, jual esok memang rugi, tetapi jika dibuat simpanan dalam tempoh jangka masa yang panjang, walaupun emas tersebut ada nilai susut, tetap akan mendatangkan keuntungan kerana harga emas pada hari ini adalah lebih murah daripada harga yang mungkin anda akan jual emas tersebut 10, 20, 30 tahun akan datang. Ini semuanya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Refer balik dengan FB Live kami siri pertama dan yang kedua kerana ianya telah memberikan secara detail bagaimana hendak membina matlamat dan kenapa kita memilih produk emas tersebut. Okey, baiklah. Untuk sesi seterusnya pada FB Live ini, saya ingin memaklumkan bahawa FB Live ini adalah di bawah kolaborasi dengan PG Jewel. Jadi saya memang suka barang kemas. Barang kemas ni menggembirakan diri saya. Jadi saya nak berkongsi dengan sahabat mengapa kita perlu pilih PG Jewel ya. Okey, saya kongsikan slide berkenaan dengan PG Jewel. Okey, PG Jewel ni adalah fenomena terbaru ya di ramai peminat-peminat barang kemas. Kalau dulunya terdapat banyak seller-seller ataupun penjual barang kemas yang jadi ibu kutu ataupun jual emas dalam talian. Jadi sekarang ni saya nak war-warkan kepada anda semua di sana bahawa PG Jewel juga memberikan perkhidmatan pembelian barang kemas atas talian. Jadi kalau nak tahu, PG Jewel ni sangat telus dari segi harga per gram, harga upah tukar dan juga maklumat setiap produk dinyatakan dengan jelas dalam laman web mereka. Jadi macam mana nak tahu? Okey, boleh layari pgmall.my, pergi ke ikon PG Jewel dan anda akan dapat melihat banyaknya koleksi barang kemas 916. Banyak sangat. Rasa nak beli semua di situ. Jadi, kalau macam mana cara nak beli? Okey, bolehlah register dengan menggunakan referral link yang akan Yunus kongsikan selepas ini dan juga ada promosi terhebat daripada PG Jewel. Okey, baik. Saya nak terangkan dulu kenapa anda peminat barang kemas di luar sana perlu memilih PG Jewel. Okey, apakah kelebihan membeli barang kemas 916 di PG Jewel? Pertama, ini ada cashback. Anda sebagai pelanggan beli barang kemas, kemudian anda sebagai pelanggan mendapat commission cashback
0.5%. Walaupun tak banyak, tapi kalau anda beli barang kemas di kedai tea, di kedai tepi jalan, kedai ada ayam, kedai jenama rusa ke apa yang menjual emas, semuanya tidak memberikan cashback kepada anda. Tetapi di PG Jewel confirm setiap pembelian barang kemas anda akan mendapat cashback sebanyak 0.5%. Di samping itu, jika anda mempunyai rakan-rakan, keluarga yang ingin juga membeli barang kemas PG Jewel, anda perkenalkan kepada mereka produk-produk PG Jewel, mereka juga akan mendapat komisen 0.5% bagi pembelian mereka dan anda akan mendapat komisen 0.5% juga. Nampak tak? Walaupun jadi pelanggan, semua orang mendapat keuntungan. Jadi boleh kongsikan kegembiraan membeli barang kemas dengan sahabat-sahabat anda. Okey, sekarang ni yang nombor 2 kelebihan membeli di PG Jewel iaitu referral link. Tadi saya ada sebutkan boleh gunakan referral link. Referral link ni apabila sahabat menjadi pelanggan berdaftar di Public Gold, dengan automatik anda akan diberikan PG code, dan dengan PG code tersebut anda mempunyai referral link di dalam PG Mall dan anda boleh kongsikan referral link tersebut dengan rakan-rakan alam maya ataupun rakan di tepi rumah, di pejabat, ataupun jika anda seorang cikgu boleh sebarkan kepada semua cikgu-cikgu dekat dalam sekolah tu. Okey, apa yang akan terjadi bila anda menyebarkan referral link anda, mereka berdaftar dengan referral link anda telah bermula membina empire perniagaan di PG Mall. Okey, PG Mall ni konsepnya seperti online shopping yang famous di Malaysia, seperti huruf S dan huruf L. Saya tak nak sebut nama brandnya, tetapi anda mesti tahu. Dan bila anda dah ada empire, kawan-kawan dah mendaftar di bawah referral link anda, apa yang terjadi? Setiap pembelian mereka di situ, anda akan mendapat komisen 0.5% dan pembelian mereka juga mereka akan mendapat 0.5%. Itu kalau sikit-sikit pun tak nak grab duit percuma ni, macam mana nak dapat lebih banyak lagi? Nak jadi kaya, kita kena mengambil keuntungan yang kecil dulu sebelum kita mendapat keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga pula, kelebihan membeli barangan di PG Jewel iaitu penghantarannya berinsurans. Jangan risau, jangan gusar, emas anda selamat tiba ke rumah anda kerana PG Jewel memastikan insurans ada, dan kalau terjadi apa-apa pada barang kemas ataupun emas anda, ianya akan diberikan semula ganti rugi kepada anda. Jadi jangan risau. Seterusnya, faktor keempat kelebihan membeli di PG Jewel adalah pelbagai cara untuk pembayaran. Kalau nak buat full payment, anda boleh gunakan Maybank to you, direct card debit, apa yang online bank yang anda ada, semuanya boleh digunakan. Dan di samping itu, anda juga jika mempunyai GrabPay, ada Touch and Go, ada Mcash, nak bayar pakai kad kredit, semua boleh digunakan di PG Mall. Jadi nak beli barang kemas, nak gunakan bayaran kad kredit pun boleh. Dan kelebihan yang kelima untuk barangan PG Jewel, anda berpeluang untuk membuat bayaran bulanan sehingga 6 bulan. Jadi jangan risau nak beli barang kemas tetapi mungkin bajetnya tak banyak lagi, tapi berkenan sangat nak beli, nak sangat beli, sampai termimpi-mimpikan pulut dakap ke, rantai koko ke. Jadi jangan risau. Di PG Jewel kita memberikan kemudahan kepada pelanggan, iaitu boleh buat bayaran bulanan sehingga 6 bulan. Macam mana nak buat bayaran bulanan tu? Senang saja. Hubungi sahaja kami kerana kami akan memberikan bimbingan kepada anda. Dan jika anda belum lagi mempunyai introducer di Public Gold, boleh hubungi kami cepat-cepat dan kita boleh membimbing anda sehingga anda berjaya mendapat emas impian anda.
Dan yang paling penting, FB Live ini adalah berkolaborasi dengan PJ Jewel. Ada kod diskaun untuk anda, iaitu LUV345 dan anda akan dapat diskaun terus dengan pembelian yang anda buat. Jangan lupa untuk letak kod promosi tu ya, LUV345, dan tempohnya daripada pukul 9 pagi tadi sehingga 9 pagi esok. Ianya sangat-sangat cepat kerana apa? Terlalu banyak orang beli barang kemas, jadi kita bagi kod promosi ni LUV345 untuk anda. Okey, itu untuk PJ Jewel dan saya berharap ini memberikan maklumat tambahan untuk semua pendengar, penonton FB Live ini, dan kami akan terus berkongsi dengan anda maklumat ilmu emas setiap 2 hari sekali pukul 8 malam. Jadi masukkan dalam kalender sahabat semua, lagi 2 hari, iaitu hari Rabu akan datang. Hari Rabu ni kami akan bersiaran langsung sekali lagi jam 8 malam untuk berkongsi ilmu emas dengan anda. Okey, saya nak jemput Yunus semula. Okey, itu saja bagi kami malam ini. Saya Sadia. Saya Yunus. Kami mengucapkan selamat malam, dan jika terdapat sebarang maklumat tambahan yang diperlukan, hubungi kami melalui WhatsApp 012-2070-696. Itu saja daripada kami. Selamat malam. Selamat malam. Bye. Bye.